Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih semua. Pada hari ini saya akan membentangkan satu kertas kerja bertajuk cabaran semasa dalam kutipan cukai, fee dan insurans bagi perumahan berbilang tingkat. Kertas kerja ini disediakan oleh Lim Chi Woon dan saya, Muhammad Syahri Abdul Rahman, serta Syazmin Sharina Abdul Aziz daripada Universiti Teknologi Malaysia di bawah Jabatan Tanah Fakulti Alam Bina dan Ukur. Bagi pembentangan pada pagi ini, kita ada 4 elemen utama, iaitu pengenalan, kemudian kita akan tengok kaedah kajian sebelum kita pergi kepada dapatan dan perbincangan, dan juga kesimpulan dan cadangan. Fokus bagi perbincangan hari ini adalah cabaran semasa dan juga kaedah penyelesaian atau solusi bagi masalah kutipan cukai, fee dan insurans. Sebagai pengenalan, pembayaran cukai, fee dan insurans bagi pemilik petak perumahan berbilang tingkat adalah satu keperluan sama ada daripada sudut pengurusan maupun perundangan. Kutipan tersebut bertujuan untuk menampung kos berkaitan pengurusan dan juga penyelenggaraan bangunan serta memberikan perkhidmatan lain yang berkaitan dengan bangunan terlibat. Namun, mengutip bayaran tersebut bukanlah satu tugas yang mudah dan terdapat banyak kes tunggakan bayaran yang berlaku. Hal tersebut memberi kesan kepada pemilik petak dan juga pihak pengurusan. Isu yang berlaku ini tidak boleh dibiarkan kerana bayaran yang diperlukan adalah merupakan keperluan perundangan dan bagi kegunaan kawasan perumahan tersebut. Tunggakan bayaran yang memberi kesan kepada semua pihak terbabit perlu diatasi. Persoalan kajian dan juga objektif kajian. Untuk persoalan, apakah cabaran semasa dihadapi pihak pengurusan dalam mengutip bayaran tersebut, dan apakah jalan penyelesaian yang ada bagi menangani isu yang berbangkit. Untuk objektif kajian, kami menjadikan 2 objektif kajian yang berkaitan, iaitu yang pertama adalah mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pihak pengurusan dalam mengutip cukai, fee dan insurans. Yang kedua, mengenal pasti kaedah penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi oleh pihak pengurusan dalam menguruskan kutipan cukai, fee. Seterusnya kita melihat kepada kepentingan kajian. Untuk kajian ini, ia memberikan kepentingan atau kelebihan atau manfaat kepada pemilik petak, pihak pengurusan dan juga akademik. Pihak pengurusan terdiri daripada pemaju, JMB, Joint Management Body, Management Corporation dan juga ataupun Managing Agent yang telah dilantik. Bagi kaedah kajian, kami menggunakan kajian literature bagi membentuk rangka konsep untuk memenuhi 2 objektif kajian. Kajian literature ini dibuat melalui 5 peringkat, iaitu penjedaan kata kunci, membuat carian, membuat tapisan, membuat analisis dan juga membuat rumusan. Penjedaan kata kunci adalah penjedaan kata kunci seperti strata, cabaran semasa, kutipan fee dan lain-lain yang berkaitan sebelum carian dibuat menggunakan pangkalan data berkaitan seperti Google Scholar, Stack, Scopus, Clarivate dan juga Crossref. Tapisan dibuat ke atas artikel dan penerbitan yang telah dimuat turun mengikut topik kajian. Kemudian kami menjadikan tema-tema berkaitan bagi mengasingkan pernyataan berkaitan mengikut tema. Ini bagi membantu kami dalam membina rangka konsep berasaskan tema yang dibentuk. Selepas kaedah kajian, kita akan pergi kepada dapatan dan perbincangan bagi kajian mengikut 2 objektif kajian yang telah ditetapkan. Sebelum itu, kita akan pergi kepada definisi dan juga terminologi dalam kajian ini. Untuk definisi yang pertama, kita melihat kepada jenis perumahan berbilang tingkat. Perumahan berbilang tingkat adalah bangunan yang mempunyai tingkat yang melebihi daripada 2 tingkat dan juga ke atas. Lot yang ia adalah dalam lot yang sama tetapi mempunyai hak milik berbeza mengikut lot petak. Ia juga boleh dalam kawasan berpagar dan berpengawal. Kemudian terdapat juga pangsara perkhidmatan yang dikategorikan di dalam kategori perumahan berbilang tingkat. Bagi definisi kedua, kita akan melihat cukai, fee dan juga insurans. Untuk cukai adalah cukai tanah. Bagi fee adalah fee penyelenggaraan dan juga
caruman kepada kumpulan wang penjelas. Manakala yang ketiga adalah insurans, iaitu insurans kebakaran. Seterusnya kita melihat kepada peranan ataupun siapa pihak pengurusan tersebut. Pihak pengurusan ini terdiri daripada pemaju, JMB dan juga MC ataupun ejen pengurusan. Pada fasa pemajuan, pemaju bertanggungjawab, manakala sebelum hak milik strata dikeluarkan, badan pengurusan bersama bertanggungjawab. Seterusnya, selepas hak milik strata dikeluarkan, perbadanan pengurusan bertanggungjawab ke atas bangunan tersebut. Pemaju JMB ataupun MC bertanggungjawab dalam mengutip fee penyelenggaraan caruman kepada kumpulan wang penjelas, insurans kebakaran ataupun mengutip cukai tanah dan kerja-kerja yang berkaitan dengan pengurusan bangunan seperti penyelenggaraan dan juga lain-lain. Ejen bagaimanapun, ejen pengurusan boleh dilantik dan diberi kuasa sama seperti JMB dan MC untuk menyegarakan dan juga menguruskan bangunan berkaitan bangunan tersebut. Kemudian kita akan pergi kepada objektif kajian yang pertama, iaitu cabaran semasa. Cabaran semasa ini berdasarkan kajian-kajian lepas dan pendapat ditemukan daripada penerbitan yang sedia ada. Terdapat 4 cabaran utama yang dihadapi oleh pihak pengurusan bangunan perumahan berbilang tingkat, iaitu keengganan pembayaran dalam kalangan pemilik petak, kelewatan pembayaran dalam kalangan pemilik petak, bayaran atas talian kurang mendapat sambutan dan juga maklumat pemilik petak tidak dapat atau tidak dikemaskini. Bagi isu ataupun cabaran yang pertama, ia berpunca daripada prestasi perkhidmatan pihak pengurusan. Kemudian untuk yang cabaran kedua berpunca daripada perbezaan waktu operasi dan waktu bekerja di antara pihak pengurus dan juga pemilik petak. Manakala bagi cabaran yang ketiga, iaitu galakkan bayaran atas talian tidak mendapat sambutan, ini disebabkan oleh kurang kepercayaan ataupun kurang pengetahuan tentang sistem yang telah disediakan. Kemudian maklumat tidak tepat dan penyata tidak dapat disampaikan ataupun diterima pemilik petak disebabkan oleh pemilik petak tidak mendiami petak berkenaan atau pemilik petak tidak mengemaskini maklumat mereka. Seterusnya, untuk kaedah penyelesaian, iaitu bagi objektif kedua kajian ini, terdapat 4 kaedah penyelesaian yang dicadangkan, iaitu yang pertama, penggunaan kaedah elektronik, yang kedua, kemaskini maklumat pemilik, yang ketiga, menyenaraikan penghutang, yang keempat, melalui tindakan perundangan. Bagi penggunaan kaedah elektronik, iaitu transaksi online, dan selepas transaksi bukti bayaran perlu diserahkan kepada pihak pengurus sama ada melalui email ataupun sebagainya. Untuk kemaskini maklumat pemilik, pihak pengurusan perlu sentiasa mengemaskini maklumat penduduk atau pemilik petak. Pemilik perlu sentiasa diingatkan untuk mengemaskini maklumat mereka. Ini supaya tuntutan bayaran ataupun notis bayaran dapat dikeluarkan kepada mereka. Kemudian untuk senarai penghutang, senarai pemilik yang berhutang dipaparkan di papan kenyataan ataupun tempat-tempat yang bersesuaian. Kemudian melalui tindakan perundangan, notis tuntutan melalui tribunal ataupun tuntutan melalui mahkamah boleh dijalankan untuk mendapat bayaran. Kita mendapatkan bayaran daripada pihak pemilik petak. Ini juga boleh dilakukan melalui rucut hak. Seterusnya, sebagai kesimpulan dan cadangan, kutipan cukai, fee dan insurans merupakan satu tugas yang penting terhadap pihak pengurusan dan memerlukan kerjasama daripada pemilik petak. Berdasarkan literatur, 4 cabaran semasa dan 4 solusi dicadangkan. Walau bagaimanapun, kajian ini masih memerlukan kajian lapangan bagi menentukan sama ada cabaran semasa ini masih relevan dan juga solusi yang dicadangkan boleh ataupun dapat dilaksanakan ataupun telah dilaksanakan di kawasan kajian. Untuk kajian ini adalah rujukan yang telah kami gunakan. Okay. Sebagai penghargaan, kami juga ingin menyatakan penghargaan kepada pihak penganjur dan juga Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia dan juga Universiti Teknologi atas sokongan kewangan bagi kajian ini. Sekian daripada kami. Terima kasih.